Selamat datang ke podcast Digital Mind bersama kami dari kumpulan Amora. Saya Zinta Arianti. Saya Felicia binti Endi. Saya Norshan Yati. Saya Caroline Indah Nakiben. Saya Clara Anak Rafael Ujai. Hari ini kami akan membincangkan topik yang sangat relevan pada masa kini, yaitu impact of social media on mental health. Pada masa kini, sosial media telah menjadi sebahagian daripada hidup seharian kita. Menurut jurnal yang saya baca yang bertajuk Social Media and Mental Health, Benefit, Risks and Opportunity for Research and Practice, terdapat 3.8 bilion pengguna media sosial di seluruh dunia bersamaan dengan hampir separuh daripada populasi global. Menariknya, individu yang mengalami masalah kesihatan mental juga menggunakan media sosial pada kadar yang hampir sama. Hal ini menunjukkan bahawa media sosial bukan sekadar medium hiburan, tetapi juga interaksi sokongan yang sangat penting. Bagaimana pula dengan artikel yang anda baca, Felicia? Terima kasih Zinta. Berdasarkan artikel yang saya pilih yang bertajuk Does it matter the impact of social media on people mental health oleh Yue Christine Huang dan rakan-rakannya dari City University of Hong Kong. Kajian ini meneliti bagaimana media sosial mempengaruhi kesihatan mental dan sama ada kesannya berbeza mengikut umur. Kajian ini turut menggunakan protection motivation theory yang menjelaskan dua bentuk penilaian, yaitu penilaian ancaman dan penilaian daya tindak. Penilaian ancaman berlaku apabila seseorang melihat maklumat sebagai sesuatu yang menakutkan dan berisiko. Manakala penilaian daya tindak berlaku apabila individu berasa yakin untuk mengawal atau mengatasi ancaman tersebut. Hasil kajian yang saya dapati bahawa pendedahan kepada media sosial tidak memberi kesan secara langsung terhadap kesihatan mental, tetapi ia mempengaruhi secara tidak langsung melalui dua proses tadi. Mereka yang sering membaca berita negatif cenderung berasa takut, cemas dan tertekan. Namun mereka sangat yakin dan tahu cara untuk melindungi diri, seperti mengikuti langkah keselamatan kesehatan dan berasa lebih tenang dan berfikiran secara positif. Bagaimana pula dengan panel kedua? Terima kasih. Artikel yang saya baca pula adalah The Impact of Social Media on Mental Health and Wellbeing, yang menekankan betapa pesatnya pembangunan media sosial terhadap generasi kita pada zaman ini. Ia bermula daripada platform awal seperti Friendster dan MySpace pada tahun 2000-an dan kemudiannya berkembang dengan pesat dengan pelancaran Facebook pada tahun 2004. Sehingga Januari 2024 terdapat lebih 4.9 bilion, kira-kira 60% daripada populasi global. Kini kita dapat lihat pelbagai platform seperti Instagram, X, TikTok masing-masing memenuhi demografik yang berbeza. Artikel ini juga menyoroti bagaimana media sosial telah menjadi alat yang penting untuk penyebaran maklumat dan komunikasi harian. Ia bukan sahaja mengubah cara kita berinteraksi secara peribadi dengan rakan ataupun keluarga, namun ia juga memberi impak kepada perniagaan berhubung dengan pelanggan dan branding perniagaan tersebut. Terima kasih panel pertama dan panel kedua atas perkongsian tersebut. Bagaimana pula dengan anda, panel ketiga? Pada era digital masa kini, media sosial telah menjadi sebahagian penting dalam kehidupan harian manusia di seluruh dunia. Platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan X, Twitter digunakan bukan saja untuk berhubung dengan rakan atau keluarga, tetapi juga sebagai sumber maklumat, hiburan, dan tempat meluahkan diri. Walau bagaimanapun, peningkatan penggunaan media sosial turut menimbulkan kebimbangan terhadap kesannya ke atas kesehatan mental. Artikel bertajuk The Impact of Social
Media on Mental Health oleh Nira Mana pada tahun 2025 membincangkan secara mendalam bagaimana media sosial boleh memberi kesan positif dan kesan negatif kepada kesejahteraan psikologi individu. Melalui analisis berbagai kajian, artikel ini menyorotkan manfaat seperti sokongan sosial dan ekspresi diri, seperti risiko kemurungan, kebimbangan, dan perbandingan sosial. Kajian ini menekankan pentingnya kesadaran dan keseimbangan dalam penggunaan media sosial bagi memastikan ia digunakan sebagai alat yang menyokong kesehatan mental, bukan di sebaliknya. Oh, terima kasih. Untuk panel kita yang terakhir. Ya, untuk artikel yang saya baca adalah bertajuk Problematic Social Media Use in Adolescent and Young Adult, a Meta-Analysis, di mana ditulis oleh Holly Shannon dan rakan-rakan beliau. Jadi artikel ini meneliti secara mendalam mengenai kesan negatif penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental, khususnya dalam kalangan remaja dan golongan muda dewasa. Melalui analisis meta yang dijalankan oleh penulis dan rakan-rakannya, mereka mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan media sosial yang bermasalah dengan peningkatan simptom kemurungan, kebimbangan, dan tekanan. Ini menunjukkan bahawa penggunaan media sosial yang tidak terkawal boleh memberikan kesan psikologi yang serius terhadap kesejahteraan individu. Kajian ini juga menekankan bahawa kepentingan untuk memahami pola penggunaan media sosial agar dapat mengenal pasti faktor risiko yang lebih awal dan juga dapat mengambil langkah pencegahan yang sesuai. Itu saja. Oh, terima kasih. Seterusnya kita akan membincangkan hasil dapatan daripada bacaan yang telah kita baca. Oke, daripada jurnal yang saya baca, terdapat manfaat daripada penggunaan media sosial, terutamanya dapat memudahkan interaksi sosial, terutamanya bagi individu yang mempunyai masalah kesukaran untuk berinteraksi dengan orang lain secara bersemuka. Melalui interaksi dalam talian, mereka boleh menghubung tanpa tekanan komunikasi langsung atau keperluan segera. Ini sejajar dengan teori sokongan sosial yang menekankan bahawa sokongan daripada orang lain dapat membantu untuk mengurangkan tekanan dan meningkatkan kesejahteraan seseorang. Selain itu, terdapat juga menyediakan rangkaian sosial rakan sebaya atau peer support network. Dalam ruangan ini, individu yang mengalami gangguan mental boleh berkongsi pengalaman atau memberi semangat bertukar pandangan dengan rakan yang berkomunikasi bersama dengan dia. Bagaimana dengan hasil dapatan anda, panel pertama? Berdasarkan artikel yang saya kaji, yaitu Does it matter the impact of social media exposure on people mental health? Kajian ini meneliti bagaimana pendedahan kepada media sosial memberi kesan terhadap kesehatan mental dan sama ada kesannya berbeza mengikut umur. Kajian ini turut menggunakan protection motivation theory yang menjelaskan bahawa tindak balas individu terhadap maklumat bergantung pada dua faktor utama, iaitu penilaian ancaman dan penilaian daya tindak. Hasil kajian turut mendapati bahawa media sosial tidak memberi kesan secara langsung terhadap kesehatan mental, tetapi turut memberi kesan secara tidak langsung melalui dua bentuk penilaian ini. Mereka yang menilai maklumat sebagai ancaman cenderung mengalami tekanan dan kebimbangan, manakala mereka yang mempunyai daya tindak dan keyakinan diri akan berasa lebih tenang dan sejahtera secara mental. Secara keseluruhan, dapatan kajian ini menegaskan bahawa kesan media sosial bergantung kepada cara individu itu mentafsir maklumat dan tahap keyakinan diri mereka, bukan semata-mata pada masa atau kekerapan penggunaannya. Bagaimana pula dengan hasil dapatan anda, panel ketiga? Menurut jurnal yang saya dapat, media sosial boleh menjadi sumber sokongan dan emosi. Melalui platform seperti Facebook, Instagram, atau Reddit, individu yang mengalami tekanan atau kemurungan boleh berhubung dengan orang lain untuk memahami situasi mereka. Ini membentuk apa yang dipanggil peer support network, iaitu satu komuniti sokongan yang memberi semangat dan membantu antara satu sama lain.
Selain itu, media sosial juga membantu mengurangkan rasa kesunyian, terutamanya bagi mereka yang mempunyai kesukaran berinteraksi secara bersemuka seperti penyakit schizofrenia. Melalui komunikasi dan talian, mereka boleh berhubung tanpa tekanan sosial yang tinggi. Satu lagi kesan positif ialah peluang untuk ekspresi diri. Ramai orang menulis, berkongsi karya seni atau mencipta video sebagai cara untuk melepaskan emosi dan menenangkan fikiran. Kajian ini menunjukkan bahawa aktiviti seperti ini boleh meningkatkan kesejahteraan psikologi dan memberi rasa didunari. Bagaimana panel keempat? Sudah tentu. Berdasarkan artikel yang saya baca pula, bahwa penggunaan media sosial yang bermasalah mempunyai kesan yang signifikan terhadap kesihatan mental, terutamanya dalam aspek kemurungan, kebimbangan dan tekanan emosi. Namun, kajian ini juga menekankan bahawa kesan tersebut bukan sahaja bergantung kepada jumlah masa yang dihabiskan dalam penggunaan media sosial, tetapi juga kepada cara seseorang itu menggunakan sosial media itu sendiri. Contohnya, individu yang sering membuat perbandingan sosial atau terlalu fokus terhadap malu balas macam seperti likes, komen dan pengikut cenderung mengalami tekanan psikologi yang lebih tinggi. Selain itu, meta-analisis dalam artikel ini juga menunjukkan bahawa penggunaan media sosial secara pasif seperti hanya menatau tanpa berinteraksi boleh meningkatkan perasaan tidak puas hati terhadap diri sendiri dan mengurangkan tahap kesejahteraan psikologi. Namun begitu, penggunaan yang aktif dan bertujuan positif seperti berinteraksi dengan rakan atau mencari sokongan sosial didapati mampu memberi kesan yang lebih baik terhadap emosi diri dan harga diri seseorang. Saya turut bersetuju kepada pihak panel ketiga dan moderator kita bahawa media sosial dapat mengurangkan penyakit tersebut. Sebagai tambahan kepada apa yang diperkatakan kepada pihak moderator dan panel-panel yang lain, artikel saya menyorti satu lagi kesan positif yang penting seperti yang dikatakan pihak panel ketiga, iaitu self-expression dan empowerment. Media sosial menyediakan ruang penting terutamanya untuk suara-suara yang terpinggir seperti apa yang ingin saya katakan adalah marginalized voices untuk mengekspresikan diri mereka dan berkongsi perspektif yang sering diabaikan dalam wacana arus perdana. Kita dapat lihat melalui contoh hashtag seperti Black Lives Matter dan Me Too yang menggerakkan komuniti. Selain itu, ia menggalakkan penceritaan peribadi seperti personal branding yang di mana artikel ini menyatakan adalah pentingnya penerakaan identiti sendiri dan boleh meningkatkan keyakinan diri serta menggalakkan perpaduan. Itu pendapat saya mengenai kesan positif media sosial. Terima kasih panel-panel sekalian. Keseluruhannya, hasil dapatan kita serupa mengenai kebaikan penggunaan media sosial. Okey, sekarang mari pula kita lihat dalam sesi berlawanan. Berdasarkan artikel yang telah panel-panel sekalian baca, apakah risiko ataupun kesan negatif media sosial terhadap kesihatan mental seperti kemurungan, kebimbangan ataupun gangguan tidur? Ada sesiapa panel yang mahu mulakan? Itu soalan yang penting. Artikel yang serujuk membincangkan beberapa risiko, tapi ada yang satu yang menonjol yang berkaitan antara ketagihan media sosial dan gangguan tidur. Artikel itu menghuraikan fenomena yang dipanggil sebagai FOMO, iaitu fear of missing out. Itu adalah satu kebimbangan apabila orang lain sedang mengalami sesuatu keseronokan tanpanya. Ketakutan ini mendorong kepada penggunaan yang kompulsif dan impulsif, di mana pengguna sentiasa menyimak anchor media mereka dari segi engagement. Berkaitan dengan soalan moderator tentang gangguan tidur, artikel ini secara khusus menyebut bagaimana penggunaan media sosial pada waktu malam mendedahkan kita kepada cahaya biru, iaitu the blue lights daripada skrin, telefon, laptop dan termasuklah TV. Cahaya ini mengganggu pengeluaran melatonin, iaitu hormon yang mengawal kitaran tidur jaga semula jadi badan kita. Dan ini menyebabkan penyukaran individu untuk tidur pada masa yang sesuai. Bagaimana pula dengan yang lain? Berdasarkan artikel yang saya kaji,
Antara kesan negatif utama ialah pendedahan berlebihan kepada berita negatif yang boleh meningkatkan tahap kebimbangan dan ketakutan, terutamanya dalam kalangan golongan orang lebih tua. Apabila seseorang terlalu banyak membaca berita, iaitu berkaitan dengan penyakit atau kematian di media sosial, mereka mudah berasa tertekan dan mudah hilang keyakinan diri. Selain itu, media sosial juga boleh menyebabkan perbandingan sosial yang tidak sihat. Sebagai contohnya, terdapat ramai pengguna cenderung untuk membandingkan kehidupan mereka dengan apa yang dilihat di media sosial, dan ini boleh menjejaskan harga diri serta kesejahteraan emosi. Akhir sekali, keletihan digital juga menjadi satu masalah penting dalam media sosial. Penggunaan media sosial tanpa had boleh menyebabkan tekanan mental dan gangguan tumpuan. Jadi, walaupun media sosial memberi banyak manfaat, pengguna perlu berhati-hati agar tidak terperangkap dalam kesan negatif ini. Bagaimana pula dengan panel yang lain? Saya bersetuju dengan panel pertama. Penggunaan berlebihan dan tidak terkawal boleh memberi kesan serius terhadap kesihatan mental. Salah satu kesan utama ialah perbandingan sosial. Apabila kita melihat kehidupan orang lain di media sosial yang nampak sempurna seperti percutian, pencapaian atau gaya hidup mewah, kita mula membandingkan diri kita dengan mereka. Ini menyebabkan rasa tidak cukup baik, rendah diri, malah boleh membawa kepada kemurungan dan kebimbangan. Fenomena ini dijelaskan dalam social comparison theory yang menerangkan bagaimana manusia menilai diri mereka berdasarkan apa yang mereka lihat pada orang lain. Selain itu, bully cyber juga menjadi isu besar. Kajian ini mendapati bahwa mangsa bully cyber berisiko 2 kali ganda mengalami kemurungan, terutama dalam kalangan remaja perempuan. Komen negatif, hinaan, atau penyebaran fitnah dalam kalian boleh menjejaskan keyakinan diri dan menyebabkan tekanan emosi yang serius. Dan jangan lupa juga, penggunaan berlebihan media sosial boleh mengganggu tidur, fokus, dan meningkatkan rasa cemas. Kajian ini mendapati bahwa hubungan antara masa skrin yang panjang dengan peningkatan simptom kebimbangan dan kesunyian. Jadi, walaupun media sosial membantu kita berhubung, ia juga boleh menjauhkan kita dari diri sendiri sehingga tidak terkawal. Bagaimana panel keempat? Saya bersetuju dengan pandangan setiap panel yang lain. Walaupun media sosial mendatangkan kesan positif, akan tetapi media sosial juga turut memberi impak negatif kepada pengguna yang perlu diatasi oleh masyarakat. Okay, terima kasih panel-panel semua. Berdasarkan artikel yang saya baca pula, isu bully cyber turut memberi kesan serius terhadap kesihatan mental, terutamanya dalam kalangan remaja yang pada masa kini sangat bergantung kepada media sosial. Menurut kajian oleh HAM pada tahun 2015, mendapati bahawa isu bully cyber merupakan risiko lebih tinggi untuk mengalami kebimbangan dan kemurungan. Dengan remaja perempuan pula berpotensi mengalami 2 kali ganda lebih terdedah berbanding dengan remaja lelaki. Situasi ini boleh dijelaskan melalui teori yang menekankan bahawa gangguan dalam hubungan sosial pada peringkat remaja boleh menjejaskan pembentukan identiti dan keyakinan diri. Terima kasih panel-panel sekalian atas perkongsian yang sangat menarik. Jadi, saya ingin bertanya, bagaimanakah pula pandangan panel sekalian tentang cara penggunaan media sosial agar ia tidak memberikan banyak kesan negatif, di sebaliknya memberikan banyak kesan positif kepada pengguna. Adakah artikel anda ada mencadangkan sebarang strategi atau langkah pencegahan panel 1? Berdasarkan hasil kajian artikel saya, terdapat cadangan penting yang boleh dipertimbangkan dalam mengatasi masalah media sosial. Pertama, pihak kerajaan dan organisasi kesihatan perlu menyesuaikan mesej komunikasi awam mengikut kumpulan umur. Untuk golongan muda, mesej boleh disampaikan secara kreatif di platform media sosial. Manakala bagi golongan pertengahan umur dan warga emas, mesej perlu menggunakan bahasa yang mudah dan menenangkan supaya tidak menimbulkan sebarang kecelaluan idea.
Kedua, pada tahap individu, pengguna perlu mengawal penggunaan media sosial yaitu dengan menetapkan had masa, menapis kandungan negatif dan memberi tumpuan kepada perkara yang memberi inspirasi serta semangat positif kepada diri mereka. Jadi, sekiranya berasa tertekan, penting untuk berehat dan mendapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau konselor. Bagaimana pula dengan panel kedua? Berikutan dengan cadangan dari pihak panel 1, artikel saya mencadangkan 2 strategi yang praktikal, iaitu digital detox dan mindful usage. Digital detox bermaksud mengambil tempoh rehat sepenuhnya daripada peranti digital dan media sosial. Kajian telah menunjukkan bahawa ini boleh mengurangkan tekanan dan kebimbangan. Strategi kedua ialah menetapkan had masa penggunaan, iaitu usage time limits, yang mana banyak platform dan aplikasi ini menyediakannya. Terima kasih panel pertama dan kedua. Seterusnya saya ingin bertanya kepada dua panel kita. Adakah anda bersetuju dengan langkah yang telah dicadangkan oleh panel 1 dan 2 ini dapat membantu mengurangkan kesan negatif terhadap pengguna media sosial? Saya bersetuju dengan panel kedua berkaitan dengan digital detox. Tinggalkan telefon sebentar dan beri ruang untuk diri sendiri. Saya juga bersetuju dengan langkah-langkah yang dikemukakan oleh panel pertama yang di mana beliau mengatakan menetapkan had masa penggunaan dan mengalihkan perhatian daripada media sosial adalah langkah pencegahan yang sangat efektif. Saya juga berpendapat bahawa pendidikan literasi digital perlu diterapkan sejak usia muda bagi membantu pengguna memahami kesan psikologi daripada penggunaan media sosial yang tidak sihat. Dengan kesedaran dan juga disiplin diri, kita dapat menggunakan media sosial secara bijak, beretika dan memberi manfaat kepada perkembangan diri serta kesihatan mental. Nampaknya semua panel kita telah memberikan langkah-langkah dan mencadangkan langkah-langkah yang sangat sesuai. Pada pendapat saya pula, ibu bapa pula turut memainkan peranan penting dalam memantau penggunaan media sosial anak-anak, terutamanya kanak-kanak yang berada di bawah umur. Oleh itu, saya berharap agar semua langkah tersebut dapat diperhatikan bagi menyeimbangkan penggunaan media sosial supaya tidak mendatangkan kesan negatif kepada pengguna. Kita telah sampai ke sesi terakhir, iaitu kesimpulan. Ada mana panel yang ingin membuat kesimpulan untuk podcast kita pada hari ini? Saya ada kesimpulan untuk podcast hari ini, di mana secara keseluruhannya kita dapat melihat bahawa penggunaan media sosial yang bermasalah memberikan kesan yang ketara terhadap kesihatan mental, terutamanya dalam kalangan remaja dan orang muda. Walaupun media sosial mempunyai kelebihan dalam memberikan sokongan sosial, maklumat dan peluang komunikasi, namun penggunaannya yang secara berlebihan atau tidak terkawal boleh membawa kepada tekanan emosi, kebingungan dan kemurungan. Oleh itu, keseimbangan adalah kunci utama. Kita perlu mendidik diri untuk menggunakan media sosial dengan tujuan yang positif, menetapkan sempadan masa dan lebih peka terhadap kesejahteraan mental sendiri. Itu saja. Okey, terima kasih kepada semua panel atas perkongsian yang sangat bernas dan informatif ini. Daripada perbincangan kita hari ini, kita dapat melihat bahawa media sosial mempunyai dua dimensi utama yang boleh menjadi alat sokongan dan kesejahteraan. Tetapi ia juga punca tekanan emosi dan gangguan mental jika disalahgunakan. Kunci utama ialah keseimbangan dan kesedaran. Sebagai pengguna, kita perlu tahu bila untuk mengguna dan bila untuk berehat. Sentiasa berhati-hati terhadap kandungan yang kita kongsi dan kita lihat sepanjang hari. Akhir kata, media sosial bukanlah musuh, tetapi alat dan kesejahteraan mental bergantung pada cara kita menggunakannya. Terima kasih kerana mendengar podcast kami. Saya Zinta Arianti, moderator bagi episod ini, mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi di episod seterusnya.